Minhajul Adil, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Imam Al-Ghazali ya taufik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi ila yaumil qiyamah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah tajidhu amamaka haitsu tajahta. Sadaqa Rasulullah. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya kau dapati akan dia di hadapanmu. Mana kita pelihara Allah, apa maksud pelihara Allah? Jaga segala perintah Allah, jangan melakukan perkara-perkara yang Allah tidak suka, yang Allah larang, yang Allah benci, dan laksanakan segala perintah Allah, perkara yang Allah suka, perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Itu maknanya jaga Allah. Kalau kita tidak jaga Allah, apa sangkut kalau jaga Allah kan? Nah, kita jaga hukum hakam Allah yang perintahnya mesti dibuat dan larangannya ditinggalkan. Jadi kita ketua benda ni, tajid mu'amal. Kita dapati Allah sentiasa berada depan. Hai sudajahta, di mana saja kau berhadap ataupun di mana saja kita berhadap. Dan minta tolong olehmu, berharap dan ketahui olehmu bahasanya syaitan itu tiada lupa akan dikau. Ini kita sedang menjalani mencari siapa musuh-musuh kita di dalam hidup ni, dalam ibadat saudara. Kita kena kenal siapa kawan, siapa lawan. Kalau di dalam askar tentera sekalipun ada tanda kau ini bintang 3, askar pakaiannya macam ni, kau ini macam ni. Tapi kalau kita tak kenal musuh, kita nak tembak siapa. Dan kadang-kadang kita tak kenal musuh, nanti kita musuh kita buat kawan. Kan? Musuh kita buat kawan, kawan kita buat lawan. Jadi kita kenal siapa musuh kita. Musuh yang paling besar sekali adalah syaitan. Bahawa syaitan itu tiada lupa akan dikau adalah ia amat jahat, paling jahat. Tidak adalah makhluk yang paling jahat, yang paling kena laknat, yang paling hina, yang paling celaka di sisi Allah. Makhluk yang Allah buat yang paling celaka sekali ialah syaitan, iblis lah. Jadi kalau kita anggap syaitan pun orang boleh buat 3 cara, berat. Sebenarnya telah tersunyi dirinya bagi berseru akan kita. Dia musuh kita dalam bentuk yang tidak nampak, sunyi. Nak pegang tak boleh, nak tengok tak nampak, nak lawan tak boleh, nak tembak tak mati. Mana raya lawan syaitan? Dan minta berlindunglah engkau dengan Tuhan. Musuh begini, maka tidak ada lain melainkan Allah yang membantu kita. Kalau kita nak lawan dia buta-buta ni tak boleh. Sebab dia tak macam mana? Dia kita tak nampak, dia nampak kita. Dia tipu kita tak nampak, kita tipu dia tak boleh sama sekali. Kita tak, dia nak kita nak menyakiti dia tak boleh. Dia tak lupa pada kita lupa pada dia. Dia sentiasa attack kita. Kita sentiasa lupa. Jadi minta berlindung dengan Allah yang amat kuasa lagi amat gagah dan keras daripada anjing yang kena laknat. Mana Allah lagi gagah, lagi berkuasa daripada yang kena laknat. Maksudnya syaitan itu tadi. Dan jangan kau lalai daripada tipu dayanya, tipu daya syaitan. Saudara sekalian, kita belajar satu perkara ilmu yang susah untuk kita buat kaset, buat rakaman, ataupun kita nak jual kepada khalayak ramai. Sebab apa? Sebab nanti dia baca, dia dengar dia tak ada terima. Dia nak terima, nak tanya tak boleh, tu guru tak ada. Maka pengajian ini tauhid dan tasawuf mesti menghadap guru. Sebab kalau kita jual kita dia tak faham, nak tanya siapa. Begitulah juga dengan ilmu tauhid. Tak faham, tanya. Dah tak faham, minggu depan datang lagi. Nanti kalau kita keset dua macam pekok, macam selama umur tu, berat. Sebab apa dia tak record tak boleh. Maka sebab itu kita kena continue. Kita belajar sentiasa supaya kita banyak tak bahas benda yang kadang-kadang
luar sana tidak faham. Sebab tak nampak kan. Ini syaitan. Musuh kita syaitan. Jadi tak tahu lagu mana. Kita tak nampak, tapi musuh. Jadi kan. Dan bukanya. Buka itu bermakna teknik dia. Dan lagu mana cara dia nak mencelakakan kita. Kita kena belajar bagaimana ilmu nak mencari rahsia di mana cara syaitan tipu kita. Dan bila dia tahan buka dia tu, mengenal kita ke tidak? Bila kita tahu tak kenal lah. Syaitan buka dia sekarang dengan apa agak. Yang pertama dengan dunia. Yang kedua dengan perempuan. Yang ketiga dengan keindahan, dengan puji-puji, pujian. Yang keempat dengan pangkat-pangkat. Yang kelima dengan kuasa. Begitulah cara syaitan meneliti. Dia meneliti itu benda yang kita suka. Apa benda kita suka? Maka begitulah dia mencari perangkap, memasang perangkap dia. Dia berlindung di belakang. Sebab kita anak umat, dia kata apa? Aku kata dia berjalan belakang perempuan, baik aku berjalan belakang harimau. Aku dia kata berjalan belakang perempuan, aku lebih gembira pada belakang harimau. Sebab apa berjalan belakang perempuan? Lagi dia tahu kita belakang, lagi dia jadinya. Dia lagi tahu kita ada belakang dia, lagi dia boleh. Jadi kita laki-laki kita wajarlah punya. Sebab apa? Syaitan menenggek tak punggung. Maka sebab itu cara susun perempuan mesti dibelah. Tidak boleh perempuan duduk di sebelah depan kalau di majlis. Tak boleh susun sebelah. Dalam majlis kena susun sebelah belakang. Begitulah seterusnya. Sebab apa? Kalau tak boleh, tak boleh nak nampak ya. Sebab apa? Syaitan pun di belakang dia. Begitu juga dengan harta benda, begitu juga dengan pangkat. Cara tu buka dia. Cara ditahan kita. Maka kita tolakkan dia dengan zikrullah. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Dan jangan menyesalkan dengan mereka itu. Kerana apa? Kerana benda ni kalau Tuhan nak tolong kita tak ada masalah apa. Jangan cari penyakit maknanya. Maka bahasanya mudah apabila nyata daripadamu. Kalau kita tahu belok kalau lawan syaitan, terus sebenarnya tidak bisa mana. Contohnya kalau kita keluarga kita, seorang isteri yang baik, saudara sekalian, dia tidak meminta supaya apa? Supaya tidak ditanggung ujian. Tapi dia meminta. Suami dia terfikir, Allah nak gelai pula tak beli gelang kan, tak masak nasi, tak beli gelang kan, mulut masak keteng. Lepas nak beli tak ada duit. Akhir sekali jual dada. Hari pertama yang duit ambil nak beli gelang kau nak pergi rantai kau. Duk boleh repair pula. Bang, yang boleh tak belikan air gelang kaki? Gelang kaki pula. Jadi kan tak beli kan, masa tertu pula. Dah ngopo pula. Dapat duit. Yang ambillah tak banyak, 20,000 je. Duk boleh repair pula lagi. Yang boleh tak beli istirahat baru keluar. Pula dah kata baru dah. Yang laki pun okey. Dah duit tak ada dah. Lagu mana? Terserah. Mencuri. Pecah rumah. Akhir sekali. Bang, ya, abang kat mana? Balai polis. Apa jadi? Jadi syaitan dia sini. Jadi kalau kita tak faham bab ni, saudara, dia boleh berada di mana-mana. Dia push. Melalui harta benda pun sama, melalui perempuan pun sama, melalui dunia pun sama. Begitu ya. Tapi kalau kita nak mengelakkan betul syaitan, elak buka dia. Biasa kita ni terpesona rosakkan kita dalam rumah tangga. Kalau kita ada suci lain tak ada. Isteri yang tidak merusak pengat. Tidak sama dengan dunia luar. Dunia luar itu pula ujian dia apa dia? Pangkat, harta benda, kereta lawa. Itu dia. Glamour, selebriti. Yang semua selebriti berapa saudara? Penyanyi berselebriti, otak berselebriti, orang ni berselebriti. Semua sekali nak dijadikan bahan hiburan. Otak mana orang lain,
berikan dan membentuk ilmu tak? Nak suka. Oh, tu dah bawa kita, bawa macam putih, bawa apa, boleh tak? Nak majlis ilmu. Kita betul nak udat tu. Sebenarnya majlis ilmu, majlis ibadat tidak boleh disusuli dengan gelak ketawa. Sebab gelak ketawa itu juga buka daripada syaitan. Saya berheran macam mana orang berbina. Ada yang nyumpah serana boleh orang bina. Nathan selaka dijadah bahasa babi pun dia orang bina. Tidak tak? Apa ilmu yang disampaikan kalau itu sepatutnya ada orang bertakwa kepada Allah. Kita banyak taubat. Pimpin orang, pimpin makhluk kepada Allah. Bukan suruh suka jadi macam kibarga. Majlis ilmu. Nah, ke mana tu? Majlis ilmu. Hai, dengan makeup kan? Dengan makeup dia simpan berteringgu lagi majlis ilmu. Ada orang lagi majlis ilmu ni dengan jumpa, dengan tawaduk, dengan merendah diri. Ada apa kata inilah akhir zaman dia. Semua selebriti. Semua orang perempuan, calon perempuan. Kita jangan ya, kita cari ilmu, cari keredaan Allah. Di sini tidak ada selebriti. Di sini ada memperpisahkan diri. Bagaimana cara untuk kita mencari keredaan Allah semata-mata. Tidak ada hingar bangar, gelak ketawa, melalaikan harap. Itu tidak ada dalam kaedah sufi zikir. Bersungguh-sungguh dia tolak dengan zikrullah dan jangan menyusahkan, jangan cari penyakit, jangan cari bala jetaka. Dengan begitu maka bahawasanya mudah kesusahan-kesusahan yang berlaku tadi mudah. Jika apa yang nyata daripadamu, kalau tahu apa rasanya bersungguh-sungguh laki-laki. Maknanya kalau ni sebab kita arah cara lawan dengan cara jantan, lawan sungguh-sungguh. Jangan juga memang itu kita aliran sufi cara dia mendidik ataupun melalui kaedah-kaedah pelajaran dengan memenuhi kaedah-kaedah sulukiyah, ataupun kita panggil kaedah sufism. Pakaian dia, perangai dia, adab dia, masa dan waktunya tersusun rapi, semua sekali disusun dengan baik. Dan sekarang kalau saudara join, ialah maklumlah kita juga tak ada menang. Kalau saudara ikut kaedah mengaji sufi, nak masuk kelas kena ambil wudu. Kemudian kena duduk rapat-rapat belaga lutut. Kemudian guru duduk di atas, murid duduk di sebelah bawah sedikitlah. Itu nak meninggikan ilmu tadi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dia kena tinggi sikit. Kurang-kurangnya ada tilang 3 inci paling minimum. Kemudian duduk rapat-rapat. Kemudian bawa pakai minyak atas. Kalau tak ada minyak atas, pasang dia punya garu ke cendana ke. Biar berbau harum majlis itu. Kemudian kalau tak ada wudu, angkat tangan, keluar ambil balik sudah. Cara dia bukan mengabang-abang, wow, mengangkok pula. Tak ada. Itu senario. Tapi kalau belajar, tak ada. Dia penuh dengan disiplin. Tapi balik kerja lah. Tak terbuk macam tu banyak. Walau pukul-pukul rasul. Anak tu kau pergi main bola. Kita jangan involvekan dengan majlis ibadat. Jangan involvekan dengan majlis ibadat. Berangkat. Kita balik rumah ke mandi. Kita mandi, kita kotor gigi, kita kabur. Kita kamu tampil tu. Kabur macam mana. Tapi sebenarnya ada alkohol lah. Mak ni. Jadi, maknanya begitu. Dia ada disiplin. Saudara sekalian. Kemudian dia bersemak juga. Saya tok buku saya, jumpa dia ni. Tidak pernah berkedut. Dan selepas dia melipat hutan tu. Dia suka pakai jubah putih. Jubah putih dia berminyak. Tak ada macam baju kita merah-merah. Kuning tak ada. Dia biru ke biru. Kan? Dia suka minyak baju tu. Lepas ni nak semayang dia angkat kaki. Dia punya disiplin semayang dia. Dia mari ke apa? Ke tapak semayang. Dia pergi macam ni kan. Dia pergi, dia duduk. Dia tengok bawah. Dia tengok tempat tidur dia.
Kalau dia pegang angkat tiang, dia angkat kaki dia. Dia tengok. Takut-takut tertidur apa-apa kan. Dia bersih. Allah tak takbir. Allahu Akbar. Kemudian dia tak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Rabbimah. Allahu Akbar. Sedara. Dia punya disiplin dia. Dia keluar daripada bilik tepi dia. Bila-bila dia qamat, anak murid dia qamat, apa yang qamat saja dalam hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, dia berkeluar daripada bilik dia. Dia keluar sampai dia pemudahan. Dia mengusir di belakang. Alright, cepat sikit. Bapak awal. Bapak awal. Betul. Betul sikit awal. Sikit awal. Dia disiplin. Tak ada juga dengan semaya. Bukan piuh pun ada. Dia. Musuh bayar. Tak ada. Saya jumpa satu semayang dekat solat dekat Jumaat di dekat tempat Kepol di PSG. Subang Jaya. Dia pakai selubang, pakai jubah. Tutup semayang. Dua kali pun. Tutup kali pun. Ni pun yang solat ni. Siapa lagi? Kita tak ada. Begitulah juga disiplin kita. Disiplin dengan ibadahnya, cara solatnya. Dia balik rumah kita sama. Rumah kita, kalau boleh rumah kita tu dia smart. Rumah kita balik. Jangan bagi ada apa-apa salah kecil-kecil dinding. Pusing-pusing kita. Biar pusing. Rumah kita tadi kalau boleh. Seluruh rumah kita boleh solat lah. Ini buat rumah orang suci, rumah orang beriman. Ini tidak kalau di mana nak beli air boleh. Beli air tidak saja. Kau apa? Lu nak repair apa lagi kecil lagi sampai di kopor lagi. Sampai tak belah lagi. Allah. Tak apa tahu. Nak dia. Mobil. Ya Allah, nak pinjau tak boleh. Lepas dia tahu lampai pula. Tapi dekat kat sini yang kita okey lah ke. Dengan tempat. Jadi kalau inilah akhlak orang Islam, bermakna dia bukan sufi. Saudara, sufi dia smart. Dengan misai dia kalau saya kadang-kadang tahu bukan sufi lagi. Lipat kait keluar tak lipat dua orang masuk pasir dah. Masuk pasir keluar lipat. Tapi masuk pasir. Kalau saya tak maju, oleh orang bawa dia buka pasir. Seluar oleh sufi. Habis ada kapek tu masih dah mawa tu siap. Sebab apa? Sebab tak jaga kebersihan. Bukan itu bukan sufi. Sufi adalah dia menjaga kebersihan luar dan dalam. Jangan bau berlepas kita belajar kan. Seorang sahabat kepada Abu Hasan Al-Basri, dia pakai semua sampai jamu sepok, tubuh dia berkedut, dia pergi ke Hasan Basri kan. Dia pergi ke Hasan Basri, dia gosek baju Hasan. Dia terlawa bajumu, dia mau kapur hias pisau kain. Dia gosok subai terlawa itu. Ada jari-jari, ada bunga. Apa jawab Hasan Basri? Ini pakaian ahli surga. Musyabah ni pakaian ahli neraka. Maknanya sudah berlaku. Buat gaya suci sudah berlaku zaman dulu. Maka orang Islam ni kena bersih, luar dan dalam. Sebab dia akan pergi rumah yang tidak rumah kafir ke atau rumah yang dekat Islam, dia tengok kita punya kasihan, kita punya personality kita. Sebab kita belajar kisah dakwah sedikit selingan. Kalau kita pergi rumah orang yang bukan Islam, kita tengok orang besar ke, muda ke, Kristian ke, Hindu ke, ada kaedah berbeza-beza. Kalau kita pergi rumah orang tu beragama, orang bangsa Cina, beragama nenek Cina dan nama nenek moyang kita panggil. Pantang Cina secara tidak boleh berwarna hitam. Satu. Kemudian pantang Cina, kita masuk rumah dia, kita tak makan. Dua. Yang kita pantang dia ialah jangan usik dia punya binatang pemeliharaan dia.
Macam anak anjing dia yang dulu. Lepas tu ada pemeliharaan dia macam kucing kesayangan dia ke biasanya anjing lah. Jadi kalau kita pergi rumah dia duduk atas kursi dia tu, dia cukup kita makan. Kita hendaklah makan memilih minuman, jangan pilih makanan, pilih minuman. Kemudian jangan tengok ke pintu dia. Sebab di pintu dia tak ada cermin. Itu dia tempat dia menyembah. Tempat dia melihat setan. Hantu masuk rumah dia. Dia bercermin kat luar. Sebab dia ada setan, bila masuk rumah dia, dia tengok cermin tu. Jadi setan ni buka uduk. Tanduk ada. Jadi bila nak masuk rumah dia, tengok uduk dia mana lari. Sebab tu Cina lepas tu pergi rumah dia. Jangan selalu balik pasal cermin pula. Jadi saya cerita ni kepercayaan dia. Maka kita duduk rumah dia. Duduk kat kursi dia tu. Dan pilih jangan menghala ke dapur. Pilih menghala ke lain. Dan jangan pilih menghala ke bilik tidur dia. Dia tak suka. Jadi kita tu menghala ke pintu atau menghala ke bilik kasut dia, almari dia. Kemudian kalau andai kata kucing anjing dia tadi lompat naik atas bawah kita, jangan pukul. Kita cuma gini aja. Senang kata ke bawah. Ada pasal lepak lah. Jangan pukul kaki, saudara. Itulah first and last. Kemudian kita pergilah. Dia tanya pasal Islam. Kemudian dia akan tanya bagaimana cara saya nak masuk Islam. Boleh kata dia tanya pula. Nanti bapak saya marah saya. Kita cerita lah. Bapak awak satu hari dia marah aku satu hari ada tinggal sama. Dia ngomong bapak. Umur 60. Awak umur berapa? Umur 23. Satu hari bapak awak umur 80. Awak kena bawa body juga. Tak suka. Jadi dengan dalam Islam ni, ya lah dia tak ada masalah. Boleh saya balik ke masuk Islam? Boleh, tak ada masalah. Boleh balik. Oh, kalau begitu, okey, besok jumpa lagi. Besok jumpa. Bila sama Islam? Sekarang kita bersama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi jangan tinggal dia lagi. Ajak dia makan, ajak dia minum, ajak dia berkawannya dia, pinjamkan dia kereta sekali. Lepas tu pergi rumah dia. Dan kalau boleh, cari apa barang yang dia suka. Misalnya kata dia suka pakai baju camel kan. Kita beli satu baju camel, pergi kat dia. Pergi kat dia. Pergi rumah dia. Morning. Acai ada. Ada, masuklah. Oh, kau masuk kan. Sampai di sana bawa baju tadi beli kat dia. Dia kata, oh beli baju bukan. Saya beli baju tadi, tersalah pilih saya. Saya pakai XL. Jadi saya beli M. Setengah awak M. Jadi saya pada saya pulang balik, saya bagi kat awak aja. Jangan cakap hadiah, hati saya dapat. Ada orang sebalik batu. Pura-pura kita tersalah beli. Jadi saya belum fikir nak pulang balik, dia potong RM10. Jadi daripada rugi, biarlah. Baik ambil kat awak. Senang. Awak famous, saya pakai. Besok saya beli baru, tak ada. Dia pulang lagi. Saudara ingat, baju ini akan dipakai sampai lusuh. Sebab apa saudara sekalian? Manusia akan menilai hadiah yang orang beri pada dia. Dia rasa benda tu harga mahal. Kemudian, tidak, senang saja. Masa saya cakap sahabat saya tu, senang saja, tak ada masalah. Tapi belanja sikit besar. Pilihlah sedap pilih apa. Kalau sedap pilih pilihan dakwah, kena belanja bahagian dakwah. Sebab tu semua orang bukan pergi dakwah sekarang. Yang dipilih pergi keluar negara ni bukan semua orang. Di antara Muaz bin Jabal, di antara Abu Zar Al-Ghifari, bukan semua orang. Bukan kata orang pergi. Masa pernah apa? Bawa Rahman, orang pergi dakwah. Bukan gitu. Dia pilih. Yang pertama, yang berilmu. Yang kedua, cerdik. Yang ketiga, pandai berkomunikasi. Yang ketiga, berani. Hemah yang tinggi. Iman yang cekap. Dan berbagai-bagai. Pasal pergi situ lah. Oh, disiplin jadi itulah dia sebab. Itu sebab saya watak ni saya terbawa-bawa. Sampai kau mengajar saya terbawa-bawa. Pasal saya mencuba bidang ni lama, jadi terbawa-bawa. Kepada kita mengaji. Tapi mengaji sudah tak payah. Pakai baju buruk tak apa. Lawak, orang sombong lah. Tapi terbawa-bawa. Kita ni macam, kita pakai sama. Kita pergi dakwah, buat benda suka buruk. Orang tak percaya. Orang tidak confident pada
pada kita. Bawa kata apa ni foto saja, belah kiri botol, belah kanan nampak besi. Lepas tu beri makan kaki, tak ada orang respect pada kita. Tidak boleh lagi untuk kerja bidana. Tidak. Sebab tu ada orang Abu Zar al-Ghifari, Muaz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan main-main ni orang. Intellectual, elegant, smart man. Itu dia. Lepas tu berani. Semua ada. Dia punya apa? Syarat-syarat ni. Requirement dia. Sebab tu sufi ni mendidik ke arah itulah. Bila kita sudah berwatak Islam, berpakaian yang baik, berwatak yang baik, ada ilmu, ada bekalan, maka saudara pergi bercerita pasal Islam tidak ganjil. Contoh, katakanlah saya nak mengajar, saya pakai seluar dengli, pakai t-shirt, tak wire, saya tak pakai video. Kalau ada nak mengaji, tuan-tuan sekalian, Tuhan tak tengok pada pakaian. Walaupun saya pakai topi Jepun, insya-Allah saya PhD di tasawuf. Kalau tak mengaji. Sebab manusia menilai melalui pandangan mata. Manusia menilai manusia melalui pandangan mata. Lahir. Nahkum bil-zawahir. Kata Sayyidina Umar. Kami, orang-orang Islam, menghukum antara satu sama lain berdasarkan lahir. Maka kita jaga perangai kita, jaga pakaian kita, jaga watak kita. Maka isi dengan ilmu sebagai modal. Kemudian bergerak ke tengah masyarakat. No problem. Tapi kalau kita ilmu pun tak ada, pakaian pun tak senonoh, berkomunikasi pun tak lebih secara, bukan orang akan ikut Islam berputar menjadi fitnah. Inilah kaedah Sufism. Jaga tipu daya dari mana? Syaitan tadi, tengah belajar. Oh, syaitan jaga. Apa mana tempat dia? Oh, perempuan. Jaga berhati-hati. Apa pangkat? Jaga berhati-hati. Apa kemudahan? Jaga berhati-hati. Kunci kita perlu duduk. Dan lagi amat harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sadaqallahul azim. Bahawasa syaitan itu tiada baginya mengeras atas mereka yang percaya, atas mereka beriman. Laisa lahu sultan. Syaitan tidak mempunyai kuasa ala allazina amanu, ke atas mereka yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang beriman tidak meletakkan kuasa yang gantung pada Allah. Bukan dia sendiri dia lawan dengan body dia, tak ada. Dia tulis dia kaedah berhujah dia, kaedah suci saudara. Kalau Nabi sallallahu alaihi, Nabi yang Rasul, saudara sekalian, dia gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Kemudian Nabi mendidik para sahabat dan sahabat saudara untuk mendapat bantuan Allah. Sahabat akan cinta, kasih sayang dan taat sepenuhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baru mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat pula dia akan didik tabi'in. Misalnya di bawahnya ada Imam Malik, ada Abu Qatadah, ada Mujahid, ada Ibnu Sirin dan sebagainya. Maka mereka ini taat setia kepada para sahabat yang mendidik mereka. Dan kemudian sahabat ini pula, dia yang taat setia kepada Rasulullah, dan Rasulullah ini kekasih Allah. Maka sebab itulah rangkaian ini kita panggil tarikat. Dan tabi'in juga dia mendidik tabi'in. Maka tabi'in dia patuh dan taat setia dan kasih kepada guru mereka. Bisa kata Imam Asy-Syafi'i, dia jatuh cinta kepada Imam Malik dan Waqi'. Sakautu ila
Wakil itu nama guru dia. Maka guru dia tadi dia gantung kat sini dan hak ni gantung kat sini. Apa? Tadi ini belajar dengan sahabat. Dan sahabat saudara sekalian, orang yang dengan Nabi macam isteri dengan kuku. Dan daripada sinilah berhak mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada sahabat yang bergantung ke Nabi, sahabat itu bergelar munafik. Banyak di zaman sahabat dia tipu Islam tapi duduk belakang Nabi. Semasa Nabi masih hidup, apabila dia di akhir hayat dia tanya Jibril alaihissalam. Jibril kata dia, bagaimana dengan umat-umatku? Boleh tak dia jangan berpecah belah? Jibril kata, hakku tak boleh ya Muhammad. Sebab umatmu ada yang taat dan ada yang durhaka. Ya Muhammad, sekarang ni pun kata dia belakangmu ada 313 orang munafik. Nabi masih hidup lagi juga ada 313 jumlah orang munafik. Ini masa Nabi masih hidup. Dan orang yang ini sudah tidak termasuk sahabat. Dia bukan sahabat. Sebab dia tidak berjaya menyatakan kasih kepada Nabi SAW. Putus hubungannya Allah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Kita tulis ini ya. Ati'ullah, perintah kepada Allah SWT. Wa ati'ur Rasul, dan taat kepada Rasul. Dan wa ulil amri minkum. Tetapi yang ketiga ini dia tidak guna bahasa taat pasal apa. Hak ni dia guna taat kepada Allah 100%. 100% lah. Hak ni taat kepada Rasul 100%. Tetapi dia sampai kepada ulil amri, kenapa dia tak tulis hati ni? Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Sebab apa? Bila sampai kepada orang biasa, sampai kepada tabi'in, sampai tabi'in, maka dia sudah berbelah bagi. Mana kita berhak mempertikaikan kalau dia tidak selarang dengan syariat. Tetapi Allah dan Rasul tidak boleh dipertikaikan. Siapa Allah dan Rasul? Ni, Allah, Rasul, sahabat. Tak boleh. Apa pasal? Sebab sahabat ini dia dengan Nabi, bukan dengan kita. Maknanya kita ikut Nabi, kena ikut sahabat dan guru kita. Selain berapa munafik. Adapun tabi'in wa ulil amri. Mungkin guru kita, mungkin raja kita. Sebab apa? Mereka ini kadang-kadang melanggar syariat. Maka sebab itulah di dalam kaedah ilmu fiqh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan derhaka kepada Allah. Maka sebab itu yang ketiga, tidak ada taat. Dia tulis ulil amri sahaja. Sebab apa? Kadang-kadang dia suruh kita berbuat maksiat. Contohnya sekolah pakai seluar pendek. Contohlah, jangan cerita dengan orang Contohnya sekolah pakai seluar pendek. Nak bawel lah. Jangan taat seluar pendek pun untuk kajian dulu. Tak boleh lah. Benda yang berdosa. Ataupun lalu dengan padang pakai seluar dalam. Yang benda ni. Maka wa ulil amri, dia tak tulis wa ati'ul amri. Sebab di sini lah tempat yang kita boleh berbahas. Tapi hak dua ni tak boleh. Macam guru lah. Guru kalau dia arahkan kepada kita berbuat benda baik, 100%. Tapi kalau guru suruh beli nama ekor, tak boleh lah. Contoh saudara, macam Haji Kahar. Dia ada anak murid 50 orang. Macam mana anak murid 50 taat pada Haji Kahar? Sedangkan Haji Kahar ni tidak puasa. Masa kita tangkap dia tu, dia makan nasi. Maknanya anak murid dia ni taat betul guru buat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tetapi kalau dia taat kepada Allah, kalau dia tidak durhaka
Dari dan dia link di sini naik sampai ke atas dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaedah ini kita gelar ada tarikat. Tapi siapa-siapa yang menderhaka di sini, maka dia putus dia punya kaedah. Jadi saya kata begini, katakanlah Imam Asy-Syafi'i derhaka kepada wakil, maka putus antara Syafi'i dengan Nabi. Macam contoh segala macam ibu bapa ya. Sebab contoh, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Apa dia waris? Ilmu. Saudara, bila sebut kata waris, bermakna pemilik pusaka dia adalah anak dia. Misal kata mak kita maka pewaris dia adalah anak dia. Tapi kena ingat, anak derhaka tidak berhak mendapat harta. Gugur waris. Sebab itulah ilmu yang dibawa oleh ulama, para sahabat, kita kutuk sahabat, kita caci sahabat, maka gugur waris. Ilmu yang dia bawa kita sudah tidak berhak lagi. Maka sebab itulah sekarang dalam kes ini, dalam kaedah ilmu suci dia panggil tarikat. Hari ini tidak, kaedah ini sudah tidak ada. Dia boleh belajar dengan guru. Dia boleh belajar ke guru. Dia suka dia. Dia suka tak masalah. Dia puas belajar, tunggu betul. Apa sahaja yang banyak putih orang? Puluh. Dia tak ada sistem. Dalam kaedah suci dia tak ada. Dia boleh puas. Sebab apa saudara sekalian? Sebab kita nak ambil ilmu daripada pewaris Nabi. Nak collect ilmu kita ni. Nak collect ilmu itu supaya menjunam ke dalam dada kita melalui sistem cahaya. Sebab saya kata tadi, ada kena keluar kaset untuk benar oleh luar tak faham. Dia tak faham apa ni cahaya. Ingat TNP pun dah rusak. Maka tak payah. Kita faham kita cukup. Okey. Dan setelah benar Hazim rahimahullah ta'ala. Hazim siapa? Hazim ialah bernama Salman bin Dinar At-Tabi'i. Hidup selepas zaman sahabat. Bernama Salman bin Dinar. Orang bukan main-main. Rahimahullah ta'ala pada barang yang dikatanya apa dunia dan apa iblis. Dia beri makna kepada kita apa itu dunia, apa iblis yang menjadi penghalang kepada kita. Adapun dunia maka barang yang telah lalu daripadanya maka mimpi. Dunia adalah barang yang pergi begitu saja, bagaikan mimpi. Itulah dunia yang tidak memberi faedah kepada kita untuk akhirat. Dia keluar begitu saja macam mimpi. Macam pernah kita ada kereta yang mahal, pernah kita ada lantai yang mahal, pernah kita ada duit yang banyak. Tapi bila kita mati agak-agak rumput atas kapal kita. Agak-agak rumput tak ada. Itulah duit. Dia macam mimpi saja. Macam berlalu. Macam kita mandang dah kita tidur, kita mimpi lekong anak raja. Lepas tu orang bersanding sedapnya. Lembek 4 kaki. Lepas tu sedap. Duduk batu tuyu. Keindahan tadi bertukar menjadi mimpi. Dunia orang itu. Wah, sini harta kita. Jauh bakal di sana. Itu dia. 10 hektar di sana harta kita. 20 hektar di sana harta kita. Saudara, mati. Agak-agak apa gerakan orang tu pada dalam kain kapal itu. Ada tak oleh bubuk? Assalamualaikum Tuk Haji. Walaupun Tuk Haji dah mati ni geratan. Tuk Haji hak belah kiri sakit sikit lagi tu. Gerai kereta. Gerai bahagian Pajaru tak ada haneh Gerai kereta highlight tak ada kiri. Lepas tu potong saja ada bumbu ya. Lepas tu patah-patah PMP, PJK, LMN, TMP. Tawak ada lah ke kan? Ada. Dia berjalan ditinggalkan bagai mimpi. Maka Abu Hazim kata, apa dunia? Dunia ialah lalu padanya maka mimpi. Ini bahasa Jawi
Kalau saudara buka kita Arab dia jelas. Mana lalu begitu saja bagaikan mimpi. Itulah dunia. Yang kita duk kejar, itulah dia. Macam tadi lah. Oh, tak lawan kereta. Oh, mati. Tinggal begitu saja. Satu. Umpama terdapatlah mimpi dan barang yang lagi akan datang. Mimpi khayalan akan jadi itu, akan jadi ini. Mula-mula kita berjuang menembak kat Islam. Lepas tu kita pilih hari raya. Lepas tu kita puji batu jadi Perdana Menteri. Lepas tu kita buat wudu. Lepas tu mati. Tak ada buat apa-apa waktu dah. Pamari nak lahir pula. Pilih raya pula. Dapat kepada dua abad. Tetapi cita-cita kita menjadi Fata Morgana. Itulah dunia. Maka iaitu cita-cita. Dan ada pun syaitan. Okey, habis dunia. Dan ada pun syaitan. Maka demi Allah, jika kau ikut, maka tiada manfaat. Kalau kita ikut waswa dia, desakan dia, tipu daya dia, tak ada faedah. Dan jika kau menyalahi, tiada memberi mudarat. Kalau kita lawan, tak ada apa-apa. Tak ada kata siapa ikut aku masuk neraka. Ikut syaitan masuk neraka. Siapa lawan syaitan kena barok paru-paru. Tak ada apa-apa. Kalau kita lawan pun tidak memberi mudarat. Dan kalau kita ikut dia pun merosak badan kita sendiri. Rugi juga. Mana kata dia? Syaitan ialah jika kau ikut tiada manfaat. Rugi saja. Dan jika kau menyalahi, kalau kita lawan dia, tiada memberi mudarat. Tak ada apa-apa. Ada kata jadi kita dah sakit perut ke, bila syaitan jadi macam kamu atau kelima dari buli, tak ada. Tak ada apa-apa, lawan je lah. Tak. Ibu saya kata, kalau nak berjaya, apabila membuat satu benda, rasa bila ada ujian, masuk ujian tu masuk mali. Itulah harap kamu berjaya. Harap pada berjaya. Saya contoh begini. Dia biasa kita mengaji pondok. Dia bila buka pondok tu, dia banjir orang habis. Dia boleh 12, dia banjir. Biasa pondok mesti teria air dia. Mula-mula kita sampah secara tuya. Sejekah tanah sosok. Masa tu kita 2 hari tak mengaji, kita masuk. Lepas tu cari mana puyuh. Puyuh tu kapal ofisar puyuh. Wali kat tu kapal tepu wali. Cari. Putih. Ambil. Lesuh. Lesuh. Batu-batu. Nampak semua ni. 2 hari, 3 hari saudara, duduk cuci pondok. Kalau mutahai waktu kata, mesti kau nikmat. Macam kata contoh kita hari ngaji betul tu biar pelangkah, petik, apa hari banjir 2 kaki bawah ni. Waktu kaki betul sedap hari. Baru dapat ini. Kita tak tengah kita lari je. Sebab tu kemanisan iman berada di belakang ujian. Kemanisan iman Allah Ta'ala akan letak di belakang kesusahan. Kalau kita sanggup menempuh kesusahan, di belakang tu tidak ada kemanisan iman. Sebab itu kalau kita menempuh ujian, lawat. Lepas pada tu, di situ ada kemanisan. Macam kita tak ada payah tu buat lagi ni. Kita kalau kata, dasar ngaji tak usul. Tak payah belajar. Apa tu nak lagi? Kita tu tanya, apa pasal? Lepas tu lepas pun tak tahu, memang. Aku dia. Ujian Allah adalah di belakangnya hadiah. Jadi kalau kita reverse, tak mahu menempuh ujian, maka kejayaan tidak akan dapat dicapai. Kita jaga, formula itu kena jaga. Kalau kita buat apa bicara, orang-orang bagi tahu kan, kalau tidak dipecahkan berujungnya, maka akan dapat sagunya. Begitu juga dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa. Kita menempuh satu benda ujian, di bawah kita dapat nikmat dia. Ujian apa? Syaitan. Di antara yang kita belajar sekarang, syaitan. Yang dikata pada makna ini, apa Adam di dalam kau ni, macam mana kaedah iblis nak dibandingkan dengan Nabi Adam. Bagaimana cara dia berada manusia ni pula. Dan apa iblis, tiada kerajaan bagi Sulaiman, tiada Balkis sekalian itu isyarat juga. Ada kerajaan Sulaiman, ada Balkis, ada syaitan, ada jin, masa apa ni? Itu ialah isyarat ataupun sebagai undang-undang hidup. Kalau kita nak sejarah mana-mana benda pun ada di dunia ni ada ujian.
nisbah kepada kita hidup di dunia, Allah akan bina. Ada miskin, ada kaya, ada cerdik, ada bodoh, ada lawa, ada wudu, ada tinggi, ada rendah, ada hitam, ada putih, ada raja, ada rakyat. Ini semua adalah keindahan alam. Maka Allah Ta'ala jadi Sulaiman, Allah Ta'ala jadi juga Fir'aun, Namrud. Allah Ta'ala jadi Bukhtanasar, Allah Ta'ala jadi juga Zulkarnain. Allah Ta'ala jadi Musa, Allah Ta'ala jadi Fir'aun. Allah Ta'ala jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala jadi Abu Jahal. Jadi saudara, memang begitu. Memang begitu. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia penghuni syurga. Allah Ta'ala jadi juga syaitan. Sebab apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semata-mata Allah nak uji kita, nak tengok siapa di kalangan kita yang terbaik. Itu saja. Dia tak ada nothing free, saudara. Tidak ada benda free. Termasuk kita nak keredaan Allah, kena ada investment, kena ada pengorbanan, kena ada contribution kepada Allah. Tidak boleh masuk surga buka-buka, itu tak boleh. Kena jual harta, darah, masa kita. Wallazina ja'alu fina lana, dia dalam sebulan. Tak boleh free. Tidak boleh dapat free. Maka sebab itu kita kena ada sedikit pengorbanan kepada Allah. Pengorbanan masa, pengorbanan kesusahan kita nak dapat ilmu, ibadat kita kena banyak sabar dan sebagainya. Ini syaitan sebagai ujian lah. Engkau isyarat jua, dan engkau yang dikatakinya hai mereka yang iaitu bagi segala hati magnatis, yakni seperti batu. Orang yang tak pedang, orang yang terperangkap dengan syaitan, jaga-jaga, jangan terpesona. Senya telah engkau ketahui bahawasanya sangat-sangat jahil ini nafsu. Ini nafsu bila habis dah bak syaitan. Habis bak syaitan, masuk pula bak nafsu. Dia kita tak jauh, kita arak, dia tak ada postok, dia tak ada trauma, dia jalan aja. Tiba-tiba tengok, nafsu dah pula. Dia tak ada paragraf 1, paragraf 2, tak ada. Dia tak ada. Kata apa, buka prakata baru, tak ada. Ini nafsu pula. Tadi syaitan. Jahil ini nafsu dan liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia dan membinasakan dia. Maka orang yang menilik kepadanya, nasihat menilik yang dengan tilik rahmat. Kalau perhati betul-betul, akan mendapat kejayaan. Dan tilik orang yang berakal, lagi ulama yang menilik pada kesudahan. Dia ada tilik jahil dan kanak-kanak. Orang jahil, dia tak nampak benda ni. Sebab apa? Sebab dia jahil. Nama pun jahil, saudara. Jahil ni dia tak tahu. Dia takut kepada benda yang bukan-bukan. Macam mana satu pantun yang diberi oleh seorang Profesor Zulkifli Muhammad. Pernah satu masa tu dia menjadi ahli parlimen yang tekuk drama beri dia gelaran dan parliamentary yang terbijak pembangkang di parlimen bernama Zulkifli Muhammad. Dia pernah berpantun, saudara. Dia kata apa? Berluku ketik. Saya ni peminat dia lah, dia antara peminat Zulkifli Muhammad saya lah. Saya tiru cara ceramah dia, saya tiru cara belajar, cara bercakap dia. Dia pakai sokok utegek sebelah, saya utegek sebelah. Nama dia Zulkifli Muhammad. Saya punya idola dari segi ceramah masa itu. Dia suka belajar pidato. Jadi apa kata dia? Berluku, tiga teh, buka sanggup, cari gutu. Orang takut, dia perasaan nampak tunggu, kata hati. Nampak pakai jogongan. Kenapa macam itu lah? Ayo. Nampak cuba tak? Kata hati. Nampak orang nampak damai, melekat pula. Sebab apa? Dia takut pada bayang-bayang. Terus pelaki tak percaya kalau pergi makan kat kedai. Yang minum air ramai-ramai kan, pakai jubah, pakai seluar, macam ada orang. Sedang pelaki tengok, jiran-jiran kita pelaki kita lagu mana? Sedang macam ni. Macam buat planet Ayufrom. Sedangkan yang kita pakai di saudara bukan Batman, jubah dan apa pasal? Lupuk, tepi gatal, buka sanggup, cari kutu. Orang takut, dia perasaan nampak tunggu kata. Bila dia antaranya adalah jahil
Tilik jahil, orang jahil pandangan dia serong. Sebab apa? Dia jahil. Dan kanak-kanak yang menilik kelakuan sekarang, macam juga budak kecil. Budak kecil tengok ubat lagu mana? Dek, makan ubat dek. Tak nak. Makanlah ubat dek, dah seminggu dah dia teman. Tak nak. Tu dia. Pasal dia tak tahu ubat ni menyembuhkan penyakit. Apa tidaknya ubat baik. Maka sebab tu saudara kalau nak ubat sedap, beli ubat bodoh. Dia mati. Dan tu tipu dia, doktor buku sirap. Kita pergi kita kata nak buat panadol sirap. Oh tu orang kanak-kanak, sedap. Sebab apa? Budak-budak dia minum mani pun dah minum. Sebab dia kanak-kanak. Jadi orang jahil ni dibandingkan macam kanak-kanak. Bila semua tasawuf saja, melemahkan perjuangan. Ya tu. Bayi baru lahir. Yang menilik kelakuan sekarang, dia tak tahu. Dia tahu ubah saja. Belai keliling rumah lagi nak solat ubah. Pasal apa? Kanak-kanak. Begitu juga orang jahil. Tengok orang belajar lah punya anti lah. Ya Allah. Tapi tengok orang joget okey pula. Sebab tu jahil, kanak-kanak yang menilik kelakuan sekarang. Tengoklah sendiri kata dia. Dan tiada tahu akan huru haranya. Dia suka ya saudara. Ni punya banjir ni. Mak bapak dia susah. Beras tak ada, gula tak ada. Dia main air. Sebab apa? Dia tak tahu huru hara. Yang mengajar ketinya dan lari mereka itu dari lepas ubat. Nampak? Dan lari mereka itu dari lepas ubat. Mak datang ubat, kejar pilih rumah. Sebab apa? Tak suka makan ubat. Kena mak jangan dulu sebab kau dah bukan cekong ni. Sebab apa? Dia tak say makan ubat, budak-budak. Sebab apa? Dia tak tahu. Mak dia paksa dia makan ubat tu, takut dia sedar. Dengar. Dia lari, dia kapur. Dengar tu tengok hayam, ya Allah. Mana nak suruh apa suka nyamuk lagi, utai ribu lagi. Mana ada orang suka saudara. Dia tu suruh bukit jatuh, boleh-boleh ni kata. Allah, hidup lah aku kata dia. Masjid tiga-tiga yang ada. Apa-apa dia tak tahu rahsia. Bagai ubat dengan budak-budak. Kaedah ni dia tak akan dapat pada dia. Dan kekal ubat yang baik dan dikekalkan dengan kekal takwa. Maka semua itu akan kita didik mereka dengan melalui ilmu takwa. Tarbiyah berterusan. Sebab itu saudara hari Selasa malam Rabu kita akan buat usrah tarbiyah. Sebab apa? Dia kena sentiasa cerita dia punya matching dia tadi, nak lawan apa punya masalah tadi. Cara lawan syaitan macam ni, cara lawan nafsu macam ni, cara lawan kejahilan macam ni. Jadi sentiasa ada usrah tarbiyah yang berterusan untuk kita mendidik jiwa kita tadi. Dengan kekal takwa, dengan bawa ditegurnya daripada barang yang tidak berkehendak kepadanya, apa yang tak perlu kita buat, jaga makan, jaga jangan mata, jangan main kuat, jangan bercakap menipu, jangan bercakap bohong, jangan tipu orang, jangan berdusta, jangan mengumpat. Itu semua jaga dengan hakikatnya. Daripada lebih-lebih makan, jangan makan terlalu banyak. Dia ajak kita berpuasa dan perkataan-perkataan, jangan mengumpat, jangan mencaci maki, jangan mencerca orang lain dan melihat-lihat. Lihat-lihat ni apa dia? Melihat-lihat ni bermakna nak suruh orang tengok saja ibarat. Jangan. Ataupun dengan perkara dengan nak menunjuk. Ditegurnya berpakai dengan perkara yang fasik. Berpakai dengan perkara yang fasik. Pakai gelap, pakai rantai. Tu dia. Kalau perempuan pula lecu papa telinga. Tu dia. Malu ketat apa pun. Jangan. Jadi dia jaga. Pada panjang cita-cita. Jangan ada angan-angan kosong. Bawa dia kepada udah tu. Jangan sampai tak mengaji, jangan sampai tak semayang. Slow-slow lah sikit. Dia sentiasa nasihat macam tu. Dan gopuk pada pekerjaan. Gopuk ni bermakna nak cepat, nak kaya cepat, nak masuk surga cepat, nak cari jalan shortcut. Tu dia. Mengaji tak mau, tasawuf tak mau, tauhid tak mau, nak wiri. Saudara, supaya mudah masuk surga. La ilaha illallah jannah. Mudah. Mengaji tak payah, dakwah awak ke Nabi surga. Tak mau. Sebab apa? Tidak mau bergopuk dapat. Ambil jalan
jalan nomor. Saya tulis kat sini ya. Kaedah di dalam ilmu mencari keredaan Allah ataupun dalam mencari kejayaan. Tarjun najat walam yaslik masalikiha inna safinata la yarju 'alal yabas. Tarjun najat. Tarjun najat walam yaslik masalikiha. Inna safi natala yarju alal yabas. Ini pepatah Arab. Bukan adik Nabi ya. Pepatah Arab. Jangan kaulan Nabi juga. Tarjun najat lam yaslik masalikiha. Muharah nak kejayaan tapi tidak menempuh cara-cara dan kaedahnya atau cara dia tadi. Inna safinata la yarju alal yabas. Sesungguhnya perahu tidak boleh berlayar di daratan. Jadi kalau tak percaya, langkah dia taubat, mengaji, menuntut ilmu. Pandai baca Quran, pandai baca hadis, pandai baca kitab, pandai beribadah, sempurna dalam amalan. Baru dapat. Kalau tidak selek-selek batuk, tu berdakwah. Saya tak kira. Selagi Tuhan tak larang saya berdakwah, saya nak berdakwah. Mengaji kat dulu. Mengaji dulu. Tidak tu petang nyanyi tu nak berdakwah. Pergi mengaji dulu. Belajar Quran, belajar tasawuf, belajar fiqh, belajar tauhid. Tak pandai. Tak apa biar pandai berdakwah dulu. Sebab apa? Tarjun najat lam yaslik masalikha inna safinata la yarju 'alal yabas. Sesungguhnya mencapai kejayaan tetapi tidak menempuh kaedahnya. Sesungguhnya kapal tidak berlayar di atas darat. Jadi kalau kita tak berjaya, worst come to worst. By hook, by crook, kena belajar. Nak berdakwah kau, nak jadi imam kau, jadi ketua orang kau, ilmu mesti ada. Maka itulah ada kewajipan kita. Kita bermula dari situ. Lepas tu saya nak jadi ketua, jadi pengarah kau, nak jadi guru besar kau, jadi wakil ayah kau, nak jadi pegawai managing director kau, nak jadi manager apa, tak kira lah. Tetapi perkara ni ada, mesti ada ilmu. Especially ilmu agama. Kita punya gopolan pujian dan hasad kepada orang Muslim. Hada tu tukar kepada hasinda. Hak kepada orang Muslim dan dekat buku kan. Hak kepada orang Muslim. Tukar kepada hasad. Dalam kitab dia hak hasad. Itu dekat Jawi dia hada. Asalnya hasad ya. Dan hasad kepada orang Muslim atau takabur pada yang tua. Kita budak-budak jangan sombong dengan orang. Orang tua jaga adab. Walaupun dia tak kenal sikit sebanyak pun kita jaga adab. Tidak, pakcik tua, pakcik bodoh. Jangan. Dia dah tua, kita kena hormat, saudara. Tidak boleh lagi dah menyakiti hati dia. Sebab Allah Ta'ala teror dia sampai kepada tua. Saudara sekalian, bila mengucap dua kalimah syahadat, mengikut Al-Quran Al-Karim, dia merupakan parti-parti Allah, kumpulan Allah. Ulaika hizbullah, ala inna hizbullahi huwal muflihun. Mereka itu ialah kesatuan Allah. Jaga-jaga kesatuan Allah, parti Allah, kumpulan Allah ini. Mereka yang mendapat kemenangan. Orang beriman Tuhan sebut dengan Hizbullah. Dalam Quran orang beriman Tuhan sebut dengan Hizbullah. Ulaika hizbullah, ulaika hizbullah, ala inna hizballah, ala inna hizballahi huwal muflihun. Ini dia. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke saya tak ingat. Tapi surah Al-Mujadilah. Kalau kita buka Al-Quran, jumpa surah Al-Mujadilah, baca, jumpa ayat. Saudara sekalian. Sebab apa? Sebab tu kata bezek dalam Quran. Orang mengucap dengan syahadat, ulaika hizbullah. Dia tak semayang ke, dia tak puasa ke, dia minum arak ke, saudara. Itu Tuhan punya hal. Dia bertaubat,
lelaki dia tidak syirik. Ini kita tidak salah sikit saja binatang lelaki. Itulah masalah. Tapi kalau kita faham konsep Islam ataupun konsep yang kita belajar, maka hormat kepada orang Muslim, atau jangan takabur pada yang tua, atau tempatnya, atau memakan dengan semata-mata dengan keinginan. Mana orang tua-tua makan apa? Mantap. Mau bujuk lalu mereka pakai makan tu dia macam ular sawah, dan membanyak-banyakkan dia. Tu dia kalau makan penghijau tu dia berubah dia lauk. Hak makannya saya kopi saja. Orang lain semua tahu. Tak tahu lah macam tu. Dan dirinya akan dia akan barang yang tiada baginya, tak dapat tiada jua, dan yang tiada takut daripadanya mudarat, kerana tiada darat perayaan lebih-lebih. Jangan melampau, sebab banyak ni mengikut kaedahnya tidak menjadi halangan kepada kita. Sebab nafsu ni di mana tak banyak. Kalau kita ketahui dia tak cukup. Dan nafsu rol, betul tidak orang tahan wajah taruh tak elah kau ni tak nak nafsu ni ke area dia tak habis-habis. Bila banyak sikit nak banyak. Dan nafsu rol, betul tidak orang tahan wajah taruh tak elah kau ni tak nak nafsu ni dia ada berwarna molek. Beri makan banyak mana pun tak cukup. Itu dijaga. Dan masanya meluaskan akal pekerjaannya atas segala hambanya dengan rahmatnya. Islam banyak Hizbullah. Dan dikayakan mereka sekalian yang beri mudarat. Apa saja yang ada benda-benda penghalang, Allah Ta'ala akan jaga. Kalau syaitan, Allah Ta'ala akan jaga dengan rahmatnya melalui takwa. Kalau jahil, Allah Ta'ala jaga suruh mari belajar. Kalau berdosa, Allah Ta'ala jaga dengan pengampunan. Tidak ada masalah. Syaitan bodoh, kita ikut syaitan 20 tahun. Mari umur 48, kita mari belajar. Habis, Allah ampun dosa. Jadi kosong semua. Syaitan berperang, aduh, letih. Dia balang itu. Dia kata apa? Dia kata apa? Alaika la'natullah. Kata Allah Ta'ala kepada saya, syaitan. Saya berkata apa? Tak apa. Kalau mudah lana aku, okey. Aku akan cari kawan-kawan aku selama yang mungkin untuk dalam neraka. Syaitan. Allah Ta'ala, dia jawab kepada Allah. Allah Ta'ala jawab apa? Okey, menggoda lah siapa saja pun nak goda. Tak apa. Tapi dia mari tapak, aku kira kosong semula. Dia belawai kata saya. Siapa benda yang agak? Dia belawai kata saya. Baru dia kata apa? Lanat atas kau, wahai iblis. Dia jawab apa? Okey, aku kena lanat. Tak apa. Aku akan goda seluruh anak ada yang saya dengan aku. Dia aku jawab balik. Goda lah aku nak goda siapa pun. Tapi ingat, bila dia mari tapak kepada aku ampun. Aku nak gagal. Goda siapa umur 50. Tak semaya, tak puasa, tak gapo, tak mudah sadak, tak puasa rumah, tak maya. Siapa umur 55 jumpa baik tu. Main ngaji tabak. Sekarang sudah zero kok. Zero pointer. Berhak masuk syurga. Tak akan teriak syaitan. Tak akan. Sebab dia kata sini, tidak memberi mudarat mereka itu dalam pekerjaan agama. Boleh kembali balik kepada Allah. Maka apa hajat kepada yang itu, maka bangsa pekerjaannya seperti bahawa kata setengah orang soleh, wallahu a'lam. Kita tahu, tak ada pustak orang tinggal gitu. Kata setengah